أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kepada murid-murid tahun 1 insya-Allah kita harapkan semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Jadi baik untuk sesi PDPR hari ini, di bawah bidang ulum kita masih lagi di bawah tajuk ibadah solat. Jika minggu lepas kamu telah belajar, saya sudah berkongsikan dengan kamu tentang video solat tiang agama, kamu telah pelajari tentang waktu solat dan nama-nama solat. Jadi hari ini kita akan terus masuk kepada ah, tajuk yang seterusnya, solat sempurna. Untuk itu kamu boleh rujuk buku teks kamu, buka buku teks ah, muka surat 106 hingga 113. Apa yang akan kita pelajari hari ini, saya akan merujuk kepada buku teks Pendidikan Islam, muka surat 106 hingga 113. Jadi kamu boleh bersedia dan ambil buku teks masing-masing sebagai rujukan lah. Okey, baik. Jadi untuk hari ini kita akan fokuskan kepada rukun solat terlebih dahulu. Eh, Perincian bagi setiap rukun solat itu uh, kita akan pergi sedikit demi sedikit dalam sesi kelas akan datang. Jadi untuk hari ini saya akan terangkan secara ringkas berkenaan dengan rukun solat. Bersama-sama dengan video ini juga saya ada sertakan beberapa pautan untuk video-video sokongan yang lain ah, di ruangan deskripsi video ini. Jadi kamu boleh tekan dekat ruangan deskripsi video dan tekan link-link atau pautan video-video yang telah saya sertakan bersama untuk sokongan bagi tajuk hari inilah. Okey, baik. Terus kita pergi kepada isi pelajaran hari ini. Okey, rukun solat ada 13 perkara. Ini bermaksud dalam solat yang kita dirikan ada 13 perkara yang rukun. Rukun ini bermaksud perkara yang tidak perlu kita buat, tidak boleh ditinggalkan di dalam solat. Bila tertinggal satu perkara rukun di dalam solat, maka solat kita itu tidak sah ataupun terbatal. Rukun ini bermaksud wajib atau wajib didirikan, wajib dilakukan. Ada 13 perkara yang wajib kita lakukan di dalam solat. Okey, baiklah. Yang pertama iaitu berdiri bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu diwajibkan dia berdiri. Bagi orang yang tidak mampu, ada keuzuran atau tidak sihat, sakit dan sebagainya, dia ada kelonggaran yang Allah berilah, ada cara dia. Okey. Yang kedua, niat. Yang kedua ialah niat. Rukun yang kedua niat, iaitu perlu dibaca di dalam hati ketika takbiratul ihram. Niat ini dilafazkan di dalam hati semasa takbiratul ihram. Okey, lafaz niat bagi setiap solat kita akan perincikan dalam sesi PDPR seterusnya. Rukun yang keempat ialah rukun yang ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram ialah melafazkan Allahu Akbar yang bermaksud Allah Maha Besar. Ya, semasa kita memulakan solat, selepas saja membaca niat, kita akan melafazkan Allahu Akbar. Perbuatan mengangkat tangan itu hukumnya sunat. Yang dimaksudkan dengan takbiratul ihram ialah lafaz Allahu Akbar yang diucapkan itu. Jadi ucapan Allahu Akbar semasa takbiratul ihram perlu kita ucapkan dengan kuat kerana ianya rukun, tidak boleh kita baca dalam hati, tidak boleh kita tinggalkan. Dan yang keempat ialah membaca surah Al-Fatihah. Jadi wajib kepada semua orang Islam, semua kamu untuk menghafal dan membaca dan boleh membaca surah Al-Fatihah dengan betul. Kerana membaca surah Al-Fatihah merupakan salah satu daripada rukun di dalam solat. Jika kita meninggalkannya kerana tak tahu, maka solat kita tidak sah. Okay? Itu wajib belajar. Okay. Kemudian yang kelima ialah rukuk dengan tomak ninah. Rukuk dengan tomak ninah.
Ini dilihat, kamu boleh lihat pada gambar ini adalah gambar perlakuan perbuatan rukuk dengan tomak ninah. Tomak ninah bermaksud berhenti sejenak ataupun berhenti seketika. Kadang dalam 3 saat, 2 1, 2, 3 saat, tetapi perlu berhenti sebentar, tidak boleh rukuk dan bangun terus tanpa ada berhenti. Okey. Dan yang keenam ialah i'tidal. I'tidal dengan tomak ninah. I'tidal itu perbuatan berdiri selepas daripada rukuk dipanggil sebagai i'tidal. Kemudian rukun yang ketujuh ialah sujud 2 kali dengan tomak ninah. Juga perlu dilakukan dengan tomak ninah, berhenti seketika. Okay. Anggota sujud, ditekankan di sini anggota sujud ada 7. Okay. Yang pertama dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan semua hujung jari kedua kaki. Jadi ini bermaksud apabila kita melakukan sujud, apabila kita sujud di dalam solat, ketujuh-tujuh anggota ini perlu ada di lantai tempat kita solat, perlu diletakkan dengan betul. Tidak boleh kita apabila contohnya ada benda yang menghalang dahi kita menyentuh tempat solat, maka solat kita, sujud kita tidak sah. Boleh membawa kepada batalnya solat. Okey, kemudian yang ke-8, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud dengan tomak ninah. Okey, kalau kita perhatikan gambar dalam buku teks ini, kedudukan duduk ketika duduk antara dua sujud ini yang dipanggil sebagai duduk iftirash. Duduk iftirash. Ya, ada dua kedudukan yang berbeza semasa duduk di dalam solat. Yang pertama ini duduk iftirash atau duduk yang kita gunakan, kita lakukan semasa duduk antara dua sujud, dan duduk yang kedua adalah duduk tawaruk ataupun duduk yang kita lakukan semasa tahiyat akhir. Kita akan lihat sebentar lagi. Dan kemudian nombor ke-9, yang ke-9, rukun yang ke-9, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir. Dan yang ke-10, membaca tasyahud akhir ataupun membaca tahiyat akhir. Ini yang saya terangkan sebentar tadi. Kedudukan duduk semasa tahiyat ataupun tasyahud akhir dipanggil sebagai duduk tawaruk. Saya ulang. Duduk semasa duduk antara dua sujud namanya duduk iftirash, dan duduk semasa tahiyat atau tasyahud akhir dipanggil sebagai duduk tawaruk. Dan membaca tasyahud akhir, lafaznya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekadar ini adalah lafaz tasyahud atau tahiyat akhir yang wajib kita ingat untuk baca di dalam solat. Dan kemudian rukun yang ke-11 adalah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas membaca tasyahud akhir. Sekadar Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sekadar itu sahaja yang wajibnya, ataupun sunat dibaca secara sempurna, seperti yang kamu telah pelajari di dalam kelas. Itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu hukumnya adalah sunat. Yang wajib adalah selawat Allahumma salli ala Muhammad. Sebaik-baiknya jika kita sudah ingat, perlulah kita amalkan bacaan tasyahud akhir yang sempurna ataupun selawat yang sempurna di dalam tasyahud akhir. Dan rukun yang ke-12 ialah memberi salam pertama selepas membaca tasyahud akhir dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi, ataupun sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Okay? Memberi salam yang pertama adalah rukun. Okay? Yang kedua itu sunat.
Memberi salam yang pertama semasa kita biasanya menghadapkan muka ke bahu kanan, itu adalah wajib ataupun rukun. Yang kedua di sebelah kiri itu hukumnya sunat. Dan yang terakhir sekali rukun ke-13 adalah tertib. Ini bermaksud perlakuan solat ini perlu dilakukan mengikut urutan yang betul. Perlu mengikut urutan yang telah diajarkan. Seperti yang kita pelajari daripada mula tadilah. Bermula dengan berdiri, niat, baca Al-Fatihah, takbiratul ihram, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat atau tasyahud akhir dan memberi salam. Mesti dilakukan secara tertib. Tidak boleh diubah ataupun ditukar-tukar uh, urutannya sesuka hati. Jadi baik itu saja untuk sesi PDPR hari ini. Semoga semua murid mendapat manfaat daripada pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye.